Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di rumah Allah dalam rangka kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan pelbagai kebajikan. Masa lapang ini kita isikan dengan majlis ilmu. Kita menggunakan Bahrul Madhi juzuk yang ke-4. Kita telah sampai pada muka surat 42 di bawah tajuk dia kata masalah perempuan yang bagaimana sifatnya yang tak patut berkahwin dengannya. Ini dalam masalah nak pilih. Selalunya yang jenis memilih ni orang lelaki lah, milih dia nak isteri yang elok-elok. Walaupun orang lelaki juga ada perangai-perangai yang tak baik, mungkin ke depan tu dia akan ceritalah sifat-sifat yang tak perlu ada kepada lelaki dalam rangka kita supaya dapat memilih pasangan hidup yang baik. Ini sebagai satu panduan bagaimana kita nak memilih pasangan kita. Kalau kita dapat, tapi kadang-kadang cerewet semua pun mencari tak jumpa juga, cari yang paling elok kan. Mana nak turun main nak bidadari kat kita ni. Tapi kalau kita boleh elakkan, kita boleh cari yang baik, itu lebih baik. Dia menyenangkan kita pun senang, dia pun senang. Masing-masing tak timbul lah banyak masalah sangat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, telah berkata setengah daripada orang Arab, jangan berkahwin sekalian kamu dengan 6 macam perempuan. Jangan berkahwin sekalian kamu dengan 6 macam perempuan. Saya baca ni jangan pula tuan-tuan dan perempuan pula ingat, tengok dia duk kata kat orang perempuan. Saya baca kitab, satu muka demi satu muka, satu perenggan demi satu perenggan. Sampai satu dia punya bab, yang ni lah dia punya bab, saya baca tak skip pun. Saya jenis baca ikut dia punya perenggan. Pasal kadang-kadang dunia hari ni, saya dah tengok dalam internet ni, dia bukan boleh ada ustaz-ustaz kata kat orang perempuan, sat lagi dia pasti komen kat bawah tu, ya Allah, macam-macam kata. Padahal saya baca kitab, saya baca je lah, nak kata apa pun kata lah. Ang kata bukan hantar kat aku tolong baca ya. Tolong baca, tolong hurai. Kan? Kita dalam bab kitab ni, dalam juzuk ni yang keempat ni, dia lebih kepada bab nikah kahwin. Maka dia adalah satu bab demi satu bab kita kena lalui. Maka pada malam ni kita sampai kepada bab di mana, sebab sebelum ni dia kata ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farji fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi Nabi SAW fa'alaihi bis-sawm fa innahu lahu wija. Nabi sebut, Nabi kata, wahai perhimpunan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda dan pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu tu mampu untuk berkahwin. Walaupun ba'ah tu panjang cerita, bukan dekat berkahwin, tapi boleh mampu bagi nafkah zahir, batin dan sebagainya, maka hendaklah falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Kerana apa? Kerana berkahwin ini boleh membantu sebagai benteng
menyelamatkan dia daripada buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia rajin puasa. Kerana dengan puasa tadi jadi perisai. Jadi perisai untuk menyelamatkan dia supaya tidak membangkitkan nafsu syahwat yang di luar kawalan. Okey? Maka kita dengan tajuk pada hari ini kita dah faham dah. Oh, lelaki kena kahwin, perempuan kena kahwin. Boleh faham lah. Cuma dia buat main satu tajuk hari ini, pecahan-pecahan tajuk. Dia kata masalah perempuan yang bagaimana sifatnya. Nanti ke belakang-belakang pula, lelaki macam mana pula dia. Satu-satu lah, takkan cerita semua orang. Perempuan yang bagaimana sifatnya, tak patut berkahwin dengannya. Kalau tiba-tiba bini kita salah satu daripada 6 sifat ni, nasiblah. Nasiblah kau lah bu. Terima je lah kau lah bu. Kan? Doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ubah kita, ubah perangai kita, dan Allah bagi barakah dalam hidup. Tak semestinya dengar-dengar, oh dia bini aku macam ni, balik kena tinggal Mikir baju perambat keluar. Jangan macam tu. Doa dulu, ikhtiar, minta Allah bantu, doa, bagi dia dengan ilmu, ajak dia pergi mengaji dan sebagainya. Okey, cuma sifat-sifat ni sebagai checklist supaya kita boleh tahu, oh sifat ni tak bagus, maka kena buang. Yang dah berumah tangga, usaha supaya jangan ada sifat ni. Yang belum berumah tangga, dia ada satu guideline untuk dia nak tahu macam mana cara dia nak memilih pasangan hidup dia. Dia kata Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, telah berkata setengah daripada orang Arab di kalangan masyarakat Arab, maksud dia ni mungkin tuan-tuan guru, alim ulama, orang-orang di negara sana, dia berbagi petua-petua supaya kita jaga sikit. Kalau tidak, bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin, tapi jenuh letih letih nak repair. Macam orang kata, jaga-jaga nak beli kereta, kalau ada duit beli kereta baru. Awak kereta baru tak pernah rosak ke? Kereta baru pun rosak. Tapi peratus kereta baru rosak dengan kereta second hand rosak, tentulah kereta second hand lebih mudah rosak sebab dah pakai lama. Contoh ni macam tu petua. Kan? Petua-petua ni pun penting juga. Dia ada juga jenis-jenis kereta, kadang-kadang dia jangan bagi ada penyakit, dia mula ada penyakit, dia jadi macam-macam. Itu contoh, saya nak bagi contoh ya. Macam itulah petua-petua dia dalam kehidupan. Orang-orang dulu daripada ada banyak pengalaman. Mereka tengok, mereka boleh tahu kebiasaannya. Macam kalau tuan-tuan belajar dalam bab-bab perubatan, bab-bab adat kebiasaan, tuan-tuan bisa dengar nama firasat tik lalat. Ilmu firasat tik lalat, kita tengok tik lalat orang, kita boleh kenal karakter orang. Umpamanya dia kata kalau orang ada tik lalat atas bibir ataupun atas mulut ni, bahagian atas ni, kebiasaannya mulut boleh tahan. Mereka kata mulut laser. Dan kita akan jumpa ramai orang macam tu. Mana kan? Ini orang kata tak semestinya semua orang macam tu. Tapi tak tahulah, saya pun boleh tahan dengan laser, tapi tak ada pula tik lalat atas. Kan? Wallahu alam. Tapi setelah dibuat kajian, melihat kepada kebanyakan orang macam tu, maka dia kata berhati-hati sajalah. Contohnya, maka kadang-kadang bentuk fizikal badan manusia boleh menggambarkan kepada karakter seseorang. Kecuali orang tu ada ilmu, orang tu pergi belajar, orang tu nak berubah, mai pergi macam mana bentuk pun, benda berubah kesedaran dia kan. Maka yang tu tak boleh kata conform lah, kebiasaan. Apa dia kata? Dia kata jangan berkahwin sekalian kamu dengan 6 macam perempuan. Pertamanya, penyegan. Yang kedua, pembangkit
Yang ketiga, yang kuat rindu. Oh, rindu mana Yang keempat, sekali dia hurai satu-satu. Penyegak atau pesolek. Duk rajin menyegak, rajin duk make up. Hari ni bawa colour hijau, esok pula bawa colour biru, bila ke bawa colour merah, bila ke bawa colour hitam pula. Rajin duk tempek tepung ni muka Pesegak dan pesolek. Ni bahasa kita. Yang keempat, satu-satu dia hurai. Yang kelima, apa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, penggenyit. Penggenyit. Lagi tengok apa benda ni nak kata. Dan yang perlapar mata. Satu-satu. Perempuan yang penyegan, ni nombor 1. Ialah perempuan selalu memperbuat suatu. Dia buat suatu, dia kata tak lalu. Ataupun dia buat dia buat diri letih. Dan nama penyegan, dia buat letih, buat tak larat. Buat diri sakit. Sekejap-sekejap sudah ia mengikat kain di pinggang. Sekejap-sekejap sudah buat sanggul di kepala. Dia buat bagi susah, bagi nampak macam serabut Lagi dia buat ikat ni, lagi dia buat sanggui. Kan, yalah, bukan buat sanggui segak-segak. Ni sanggui bagi ikat ikut dan Bagi nampak serongoi, bagi nampak macam tak larat, bagi nampak macam letih. Yang betul ni balong. Mau pula dapat laki bagus, laki buatlah semua. Tapi lama mana tok laki dia nak boleh buat? Lama-lama dia kata banyak cantik muka. Kan? Itulah. Cakap tak kena, tak cakap pun tak kena. Kalau dapat ini penjinggan macam ni, memang jam. Maka nikah dengan orang begini tiada kebajikan padanya. Dia tak elok. Pasal apa? Balong. Malas nak buat. Kalau dia malas nak buat, tapi dia pandai handle. Contohnya, dia malas masak, tapi dia pandai cari duit. Dia buat online menyaga. Ataupun dia jenis memang bekerja, dia pergi balik mai. Dia kata, aku tak larat nak masak kat lelaki aku hari ni. Tak apa, order kapitan malam ni. Sempoi lah. Lelaki dia balik, tengok, rotinan kapitan tanduri. Ajib. Okey lah. Janji ada benda boleh sebat. Balik-balik, rotinan ada. Biryani ada. Okey lah. Ni dah lah penyegan. Kerja apa pun tak mau. Duduk, tidur je. Lepas tu, cari duit pun tak mau. Apa pun tak mau. Tok laki belah dia buka televisyen, dia tengok televisyen, dia duduk main handphone. Kerja apa pun dia tak mau buat. Duit pun dia tak mau cari. Rumah pun dia biar berselerak. Apa pun dia tak mau buat. Alamak, jam Tok laki balik dia buat letih. Tak larat. Cik dandan berlakon. Faham tak? Lepas tu buat sakit, buat tak larat, buat bagi sorongoi sikit, bagi nampak kata ada macam penyakit. Supaya lelaki, tak apalah, tak payah buat, nampak teruk. Dia buat teruk. Tak payah, nasib lah siapa dapat bini macam ni, menyegan macam ni. Nasib lah. Doa kat Tuhan supaya, sebab tu dianjurkan dalam hidup kita, baca apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, sejuk mata memandang, bagus, perangai elok. Bila perangai elok, ada agama dan sebagainya, menyebabkan kita jadi seronok Dia pun nak kata, siapa-siapa pun dalam dunia ada masa dia balok. Laki pun ada masa balok, perempuan pun ada masa balok. Ada masa tak larat jadi penyegan. Tak apa, tapi kalau hari-hari balok, jam hari-hari sakit, jam Ni masalah-masalah. Tak, kalau kita kahwin tak ada macam ni, alhamdulillah. Jangan sampai Allah uji bila penyakit, bila kahwin dapat bini macam ni. Letih
kalau dia mungkin kita nampak, oh dia kalau ada 2-3 benda dia tak suka. Tapi dia pandai handle, dia boleh settle masalah. Dan dia buatlah macam mana dia boleh buat pun. Baby kat dia tidur hari-hari, tak apa. Dalam masa yang sama dia pandai handle. Boleh faham tak? Ni dia menyusahkan kita pula. Habis itu nombor 1. Balok pemalas. Setengah mak pak tengok anak-anak malas gitu, terus pergi menikah. Dia ingat selesai masalah. Rupanya dulu masa tak kahwin jadi masalah pada mak pak. Nak jemur baju malas, nak basuh baju malas, nak buat apa malas, nak bersih rumah malas. Bagi menikah. Kok bagi menikah tu selesai masalah. Tahu-tahu dia buat pula masalah kat tu lelaki dia. Lepas tu cerai. Lepas tu kahwin. Lepas tu cerai. Jam lah. Hidup ni kira nak kahwin cerai, tak larat ke tu. Letih masalah. Siapa pun dalam dunia ni tak ada terfikir nak kahwin dan cerai. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang pembangkit, iaitulah perempuan yang membilang kerjanya. Oh, berkira pula. Dia atok dia punya kerja dia buat, lepas tu nanti dia compare balik. Jaga. Seperti katanya, aku tak nakkan nasi engkau, aku carikan lauk engkau. Maksudnya dia, aku boleh makan semua, aku cari berikan. Aku jahitkan kain baju engkau, aku basuhkan dan aku bersihkan, dan aku pelihara hartamu. Aku berbuat baik dengan ibu bapa kaum kerabatmu. Maka aku berkehendak padamu itu sedikit, ini sedikit. Tidak engkau beri. Dia buat begitu. Apalah abang ni? Abang tahu dah abang, saya duduk dalam rumah, saya masak, saya basuh, saya bersih rumah, saya jaga anak-anak. Adik-beradik abang main, saya jaga, saya masak bagi kat mereka semua. Dia ungkit. Ni pembangkit. Dia ungkit semua. Tak payah cerita, semua orang tahu. Tok laki ada, mesti dia tahu apa bini dia buat. Tapi dia dah ungkit benda-benda baik yang dia buat. Tapi saya minta yang ni sikit, abang tak boleh bagi. Bukan tak boleh bagi, kadang-kadang kena fikirlah. Mungkin suami dia ada keperluan lain, bersangka baik ya. Dalam hidup ni, suami dia kena bagi rumah tempat tinggal, dia kena bagi makan dan keperluan harian, sabun, basuh, shampoo, buat gigi, untuk yang tu ya, yang keperluan asas ya. Bagi pakaian, dia bagi rumah, dia asasnya macam ni. Dia bagi rumah dan perkara yang diperlukan dalam rumah lebih kurang. Kemudian dia bagi pakaian, tutup aurat. Kemudian dia bagi makan. Cukup habis. Yang tu ya. Dia tak salah nak bagi kalau kita mampu. Tapi masalahnya duk ungkit-ungkit. Aku buat kat hang semua, aku minta sikit, hang tak bagi. Suami dah bagi dah, ikut keperluan suami dah bagi. Tapi dia mau lebih. Aku minta yang tu, hang tak bagi. Aku minta yang ni, hang tak bagi. Dia duk ungkit dengan apa benda yang dia dah buat dengan apa yang suami bagi. Suami tak bagi, suami berdosa. Isteri minta lebih, itu adalah salah. Itu adalah salah. Yang paling tak suka, kalau dia bekerja, dia compare. Dia kata, abang pun kerja, abang yang kena bagi makan, saya ambil duit, saya simpan. Kan? Yang tu kira okey lagi. Yang paling cukup tak guna dalam dunia, dia kata, jadi abang ni jadi jantan apa? Saya duk kena belah, saya bayar tu, saya bayar ni. Ataupun dia kata, rumah ni rumah saya. Lagu tu leceh. Walaupun ada dalam dunia perempuan yang baik, tapi orang perempuan secara umumnya, yang ada ilmu, ada iman, insya-Allah bagus. Secara umumnya orang perempuan apabila dia lebih daripada suami, tocang dia naik tinggi. Dia mula akan compare. Dia tak tahu, dia ingat orang jantan tak ada hati, jiwa dan perasaan. Dia seorang yang ada hati. Kita ada limpah ya. Kita ada perut, dia ada hati. Dia boleh cakap lebih kurang, kita tak boleh cakap apa pun. Orang lelaki kena jaga hati orang perempuan.
Hati bak kristal. Hang hati bak kristal, aku pun hati bak kaca. Nah kalau hang kata ke aku tak boleh kata ke hang pun tak boleh kata ke aku. Aku tak boleh mengguris perasaan hang, hang pun tak boleh mengguris perasaan aku. Sepatutnya macam tu. Bila dah hidup senang, bila dah mula kerja, mula action, mula nak main act satu macam. Kalau tak act tak apa. Lepas tu boleh pakat-pakat pula, bang ni bulan ni punya tak apalah bang, kita kumpul duit seorang sikit, abang punya dengan saya punya kita simpan, kita buat macam ni, nak buat apa. Dia tak pernah pun compare, dia tak pernah pun. Suami buat kerja suami, esok pergi suami tak cukup bang, tak apa duit saya ada nak pakai sikit. Tak pernah pun ungkit. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya tak nafikan dalam dunia ada juga orang jantan yang tak guna dalam dunia, yang jenis pelekoh bini buat semua-semua, tu lelaki pergi duduk kedai kopi habis duit. Oh, hak tu mau bagi 3-2 awal hari. Bini ada di rumah, anak ada, kena usahalah. Kena cari duit, nafkah wajib. Bukan bini yang kena bagi nafkah ke suami. Suami yang kena bagi nafkah pada isteri dan anak. Maka suami kerja, ala korang macam zaman lah ni kan, kadang-kadang suami pun tak tahu mana, isteri topak-topak pergi kerja seorang sikit, tak ada compare-compare, tak ada banding-banding, tak ada perli-perli. Suami pun kerja pergi pagi balik petang bekerja, isteri pun bekerja. Bolehlah seorang sikit pakat-pakat. Boleh faham? Tak payahlah duk banding-banding. Yang tu nak main cerita macam. Yang ni ungkit, senang cerita, suka mengungkit-ngungkit. Tak payah mengungkit dalam kehidupan. Manusia siapa pun tak suka ungkit, apatah lagi suami isteri. Maka orang tak suka bila kahwin ada duk ungkit-ungkit, duk pergi cerita, semua saya buat. Alah, kalau masing-masing faham tanggungjawab masing-masing, buat seorang sikit. Sebab dalam hidup ni semua ada peranan. Ingat, esok di akhirat nak kena jawab di hadapan Allah. Yang tu ya. Isteri pun nak kena jawab, suami lagi teruk sebagai ketua keluarga nak kena jawab. Maka kalau suami ambil kesempatan untuk pelekoh bini, sedangkan bukan itu kerja isteri, maka sepatutnya perempuan tak pergi kerja. Dia duduk dalam rumah ya. Asas dia macam tu. Kerja dalam rumah tangga adalah kerja bini. Kerja di luar untuk mencari nafkah adalah kerja suami. Tapi kalau dah isteri duduk di rumah kena buat kerja, lepas tu dia pula kena pergi kerja, cari duit. Mula dia timai kata, ada lelaki apa ke tu? Aku jaga anak-anak semua, aku jaga rumah, lepas tu aku nak kena belah lelaki. Jam lah. Baik aku tak payah ada lelaki macam tu. Tu mula setan main nak cucuk macam. Maka supaya tak ada peluang untuk setan nak bagi pecah belah rumah tangga, maka jagalah benda-benda ni, tunaikan kita punya tanggungjawab. Lepas tu walaupun kadang-kadang letih, bolehlah pakat-pakat nak betul lah ansur, maka yang inilah akan menjamin keharmonian. Ini asam garam rumah tangga Kemudian dia kata apa? Aku pelihara hartamu, aku berbuat baik dengan ibu bapa kaum kerabatmu, maka aku berkehendak padamu itu sedikit, ini sedikit, tidak engkau beri, tidak engkau mahu carikan, tidak engkau mahu ambilkan, dan sebagainya. Maka nikah dengan perempuan suka membilang kerjanya dan membangkit-bangkit, maksudnya ungkit-ungkit suaminya, maka tiadalah menyenangkan hati. Payah duk compare dia payah. Mula nak makan hati, makan hati, lama-lama tak ada hati ya. Ni macam-macam Na'udzubillah, doa mudah-mudahan tak jadi lagu tu kat kita. Yang ketiga, perempuan yang kuat rindu ialah perempuan yang rindu dan ingat kepada suami lain. Ada cerita main belakang, markah lama dia. Atau rindu mau beranak dengan laki-laki lain. Jam gitu. Maka perempuan yang semacam ini pun wajib berjauh daripadanya. Maksudnya dia ada cita-cita dan bercadang untuk nak buat benda tak elok,
dan bahkan kadang-kadang buat tak elok di belakang suami. Suami isteri duk main mengaji kat saya, kuliah di bla bla sekian tempat lah. Bagus. Satu hari macam mana kata, tiba-tiba bini dia telefon. Bini dia telefon, dia kata, "Assalamualaikum Ustaz. Ni saya bini sikit-sikit orang." "Oh ya kak, apa abang? Bagus. Ustaz, saya tak cerita pun jadi tak kena. Kalau saya cerita pun jadi macam takut tak kena. Macam mana nak buat Ustaz ni? Awak macam mana kak?" "Dak lah nak cerita ni, takut cerita buruk bini lelaki saya. Tapi kalau tak cerita, saya nak kena. Macam mana suami saya ni, saya nak berbetul. Saya ni hidup dalam dilema." Okey. Tak apalah, tak mau cerita. Tak payah cerita. Tak, saya nak cerita lah, minta Ustaz tolong. Okey. Anak murid Ustaz seorang ni, yang duk main mengaji kat Ustaz ni, sekian-sekian orang ni. Ustaz tahu kan dia? Okey. Saya kenal. Okey, beritahu. "Ustaz, saya dengan suami saya dah 6 bulan dah tak bertegur siapa." Okey. "Apa pasal bergaduh?" "Tak tahulah Ustaz. Dia nanti main hal dia, Ustaz, tengok pagi-pagi nanti keluar pergi kerja. Okey, sebelum subuh dia nanti balik main. Malam-malam dia tidur di masjid, dia itikaf di masjid. Agak-agak kat subuh dia balik main. Masjid pun dekat rumah dia agak. Lepas tu dia nanti main, balik main. Dia nanti mandi-manda apa semua, dia pergi sembahyang subuh. Bagus, sembahyang subuh tak tinggal. Pergi masjid. Lepas tu dia nanti pergi terus daripada ni, dia terus pergi kerja. Okey. Kemudian dia pergi kerja apa semua, petang dia balik main. Dia balik mandi-manda apa lama Ustaz, dia pergi kuliah Ustaz, atau mana-mana Ustaz, maghrib. Lepas tu dia pergi kuliah tu, kira terus lah. Dia nanti keluar pergi minum ke apa, sekejap dia nanti balik main masjid, dia intikaf di masjid, dia tidur di masjid. Ustaz tu ada 6 bulan dia tak sentuh saya, dia buat macam mana patung. Okey. Tak ada apa Ustaz, isu tak ada apa, laki bini kadang-kadang yang tu tak betul, yang ni tak betul, sikit-sikit kita settle laki bini. Tapi dah sampai tak sentuh saya orang Ustaz. Saya faham bahasa-bahasa lapik lagu tu, saya faham. Orang. Tak, dia bukan tua mana pun, dalam masa dia duduk bercakap tu lebih kurang macam, mungkin bini dia pun dalam 40, suami dia pun macam 42, 43. Macam tu ya, ujung 30-an, awal 40-an. Orang muda. Kita ada tanggungjawab, suami isteri ni dah 6 bulan dia tak sentuh saya. Dan 6 bulan dia tak bercakap dengan saya duduk di rumah macam tongkoi kayu. Yalah, kenapa betul ya? Bila bini cerita, satu hari saya panggil dia. Dah main lah, sembang. Apa cerita laki bini apa? Tak ada apa Ustaz. Dah lah ceritalah, kok kita boleh berbetul. Saya bukan cerita ke orang. Dan memang saya tak pernah cerita ke orang. Sebab saya tak pernah sebut aib satu orang di depan. Malaslah sebut. Cuma kita nak sebutkan bahawasanya ini yang berlaku. Faham tak? Ini yang berlaku. Ada ketikanya suami yang buat macam tu, tak bertanggungjawab. Mengaji tu dalam handphone senarai Ustaz semua, tok guru, tok garu semua dia ada. Semua ustaz-ustaz dia ada, dia kawan dengan ustaz-ustaz. Yalah, fahamlah masalah rumah tangga, pandai-pandailah handle. Betul tak? Kadang-kadang tak boleh handle, kita mengadu kat tok guru kita, minta tolong betul-betul selesaikan. Mungkin dapat membantu. Kalau kita boleh selesai sendiri, alhamdulillah. Gamak tak boleh, pi report kat pejabat agama, jumpa qadi, minta kaunseling, perbetulkan keadaan. Supaya jangan berlarutan. Malu. Belakang-belakang ni, Tok dengan Tok Wan banyak bergaduh, bercerai. Pi tanya pejabat agama, pi tanya mahkamah syariah. Peratus, kalau sebelum ni punya peratus perangkaan yang saya dapat, orang yang berkahwin kemudian bercerai, saya bagi contoh dia macam ni, 100 pasangan kahwin, 2 orang lah, 100 pasang, 100 pasangan kahwin, bercerai kembali 80 pasangan, yang kekal 20. Oh, bahaya. Dalam tempoh 5 tahun, yang 100 kahwin tu, 80 cerai. Sebelum ni ada perangkaan tersebut. Sekarang saya tak tahu, malah tak ada masa tengok. Kalau detail, saya boleh pergi rujuk, cari bahan-bahan dia. Kita boleh buat kajian tengok. Masalah perceraian dalam negara Islam dahsyat. Di Arab jangan cerita, pantang marah sikit cerai talak 3 lah.
Arak bukan semua arak, tapi kebanyakan. Pemarah, pandai baran, marah sikit lah, benda kecil-kecil lah, cerai talak 3. Aduh, jam. Lepas tu nak rujuk tak boleh, nak buat apa tak boleh, mula jadi pening. Lama-lama sekali bersekedudukan tanpa mahram, mengadakan hubungan, konon-kononnya rujuk, buat sengak begitu, sini pun berlambak ah. Na'udzubillah, mudah-mudahan tak jadi benda lagu tu dalam kehidupan kita. Ni nombor apa? Tadi perempuan yang penyigan. Lepas itu perempuan yang suka ungkit-ungkit. Yang ketiga, perempuan suka kat jantan lain. Kalau jantan suka kat perempuan lain boleh Ustaz? Boleh, pasal dia boleh kahwin. Islam kata suami ataupun lelaki dia boleh kahwin. Oh, dia nak berkenan kat perempuan lain, pasal Islam kata dia boleh. Islam kata hang bini orang, hang tak boleh pandang perempuan lain, lelaki lain. Hang tak boleh pandang lelaki lain. Hang tak boleh main kayu tiga. Hang tak boleh buat benda-benda haram di belakang suami. Keluar pergi pejabat, naik motor dengan kawan sepejabat, siap pergi lunch dengan kawan-kawan sepejabat, jantan pula tu. Kalau tiba-tiba suami dia nampak bagui punya berdua-duaan duduk makan satu meja, rasa apa perasaan suami dia? Dia mungkin boleh, abang, tak ada apa abang, kawan tempat pejabat sekali. Dah awak hantar keluar makan dengan perempuan, tak ada perempuan dekat pejabat hang. Benda ni boleh mendatangkan fitnah. Tu satu hal ke. Seterusnya, na'udzubillah, doa. Saya tak berani cakap lebih-lebih. Ini sebagai nasihat. Kita jagalah keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah tak uji benda-benda macam ni. Okey? Seterusnya, dia kata perempuan yang penyegak dan pesolek, iaitulah perempuan sepanjang-panjang harinya menggilak mukanya dan berhias diri. Maka apakah dapat ia menyempurnakan hal kehidupan yang sempurna lain daripada kira menambah nafsu kebinatangan sahaja? Kitab kata hari-hari duduk depan cermin. Hai cermin hikmat, siapakah wanita paling cantik di Zimbabwe? Nak cerita kata jenis perempuan yang kerja dia suka bersolek, dia kira sigak lah. Kan? Laki balik, abang saya sigak dah abang. Lah, kira sigak lah lagi duk tengok muka hang. Dah kadang-kadang suami sekali-sekala sigak. Abang aku sigak bini dia. Tak apalah puji. Dah kalau sehari 40 kali nak kena abang hang sigak, ni apa benda Dah apa benda nak kena abang sigak, oi hang sigak, oi hang sigak, oi hang nak sigak. Lepas tu duduk menyigak. Sagi putih rambut, sagi putih yang tu, sagi putih yang ni. Yang ni suplemen tu kulit nak bagi putih. Putih dah, dia nak makan lagi ubat bagi putih. Dia mau ubat apa? Bagi putih, bagi transparent tu kan, nampak urat darah dalam badan. Pelik-pelik sungguh Yang Mak Saleh mai putih-putih tak mau pula. Pergi duk berjemuk nak bagi jadi apa? Bagi hitam-hitam sikit, dia kata cantik kulit ni tu. Aku tak faham manusia. Walau bagaimanapun saya berbangga dengan kulit saya. Ada? Mau merah pula. Itulah. Tak cukup rambut hitam, mau merah pula. Nak tiru Mak Saleh pula dah. Macam-macam ada. Dah color. Mandi junub tak sah. Tak semayang ke? Tak kena ambil tahu benda-benda. Kalau tak mengaji jadi payahlah bila mengaji. Dah cukuplah segak sikit-sikit. Nak segak mentera mana? Sampai bila nak menyegak ni, sampai bila? Dah sampai bila nak menyegak? Umur 40 lebih tak larat segak dah. Main 50 lebih, main 60 lebih, main 70 lebih. Hang segak ke mana pun dia krepot dengar. Aduh, dak lah. Bukan Islam larang untuk menyegak. Tapi kalau kerja tak buat, lepas tu duduk menyegak. Laki balik, masak dah ke? Tak ada ni dia buat apa? Saja duk picit jerawat yang tak mau keluar lagi. Tu dia. Masak lah.
Maksudnya tanggungjawab apa kena buat. Habis masa, beli make up. Laki beli make up habis-habis tak mau. Mau hak mahal. Mau hak Mac mana? Tahu Mac? Mac mahal. Masa saya pun masuk TV pada dulu dia pakai Mac lah. MAC. Mac. Dia kata Mac tu bagus lah. Dia punya foundation Mac tu, jenama Mac tu dia bagus, dia kena kulit dia lambat rosak lah. Masuk televisyen dia kena bubur foundation tu. Sebab nanti bila kita kan ada spotlight duk talar main muka kita. Tuan-tuan boleh bayangkan spotlight ni duduk punya jauh sini pi ujung masjid, belakang ni 2 kali 3 kali tok spotlight talar main kat kita. Sebab dia nak ambil gambar HD. Maka bila muka kita jadi berminyak, peluh, panas orang tak panas duduk dalam bilik aircon. Tapi siapa tu talar main tu berpeluh kita. Lepas tu kita pula main nervous sikit, main tu macam yang gemuruh sikit, orang duk tengok kita, jadi kita akan berpeluh, muka kita akan berminyak. Kamera tu bila talar muka kita dia jadi macam bersilau dulu tu, tak nampak. Okey lah, yang tu program, bukan nak menyegak kan tu kan. Nak pakai sekali boleh ha. Benda-benda tu chemical. Orang dulu-dulu pakai bedak apa nama, dah sejuk ya. Nak sip lagi, ambil beras, rendam layar, blender, buat sendiri. Tuan-tuan mak saya tu buat bedak sejuk sendiri ya, asli. Campur dengan bunga melong sikit apa, cik-cik tu kan. Lepas tu malam nak tidur, tempeh bedak sejuk. Bila-bila tempeh. Yang tu yang muka segak sampai ketua. Ambil lah ni, mau Mac lah, mau putih lah, mau macam-macam. Hak setengah bini tak bagi laki pergi mengaji. Abang balik kerja mau sampai duk tunggu dah di rumah. Laki masuk duk pegang jam lah. Awak lambat sikit pasal apa? Baru lambat 5 minit. Awak hari ni macam lambat, kemarin seminit awak ni ambil 5 minit. Allah, jahanam. Dapat je lagi ni, aku tak tahu. Istighfar lah banyak-banyak. Apa dia? Guna punch card. Jam tu. Itu susah aku tu. Nak kontrol meluk tu payah. Jadi perempuan yang penyegak dan penyolek, iaitu perempuan sepanjang-panjang harinya. Sepanjang-panjang harinya. Segak sikit-sikit menyegak, celak sikit, mulut merah sikit, lepas tu pergilah buat kerja. Tak apa. Tunjuk kat lelaki, jangan tunjuk kat orang. Duduk di rumah tak mau bagi segak. Kain ketang ke dada. Busuk ketiak. Deodoran pun tak boleh. Mandi pun tak. Daki penuh badan. Sama aja, laki perempuan pun sama. Lepas tu ada hadis kudusi, Allah Ta'ala berfirman, kita nak macam mana kita nak orang buat kat kita buat kat orang macam tu. Kita nak orang buat baik kat kita buat baik kat orang. Macam itulah suami isteri. Sama aja tu laki pun. Nak bini kita menyegak kat kita bagi segak-segak kat isteri kita. Kita bagi wangi. Kan? Mudah-mudahan dia pun jadi puspa wangi. Tapi jangan duduk depan cermin dia manjang, leceh, kerja lain tak iri. Kemudian, mana dia? Maka apakah dapat ia menyempurnakan hal kehidupan yang sempurna lain daripada kira menambah nafsu kebinatangannya saja? Dan apabila keluar dari rumah bertambah-tambah lagi solehnya dirinya, biar jadi sebagai sebagai gambar daftar. Maka perempuan demikian itu mudarat lebih daripada manfaatnya. Duduk di rumah dia tak menyegak, badan dah lah gelembiak. Fahamlah dah menikah lama kan. Nak keluar pergi rumah kenuri ya. Dandan pakai tu apa benda atau baju tu kecil ke dalam tu. Kosek kata kosek apa benda tu dia kata. Apa nama tu? Baju tu kan. Nama apa? Baju kecil ada butang banyak-banyak Kalau pakai tu bagaimana? Kosek. Pakai yang tu, bawa butang banyak-banyak. Terus dia ikut bentuk shape.
apa ni, ikutlah shape. Kan. Nampaklah cantik. Nak pergi kenduri baru dia pakai yang tu. Laki pula masa nak pergi kenduri tu tengok. Awak ni nampak segak. Jom tak Eddie pergi kenduri. Sudah. Kan. Amboi dah nak pergi kenduri ya, dia bubuh habis semua. Tak boleh lah macam tu. Faham? Tak, kita duk cerita ni ada. Yang faham. Yang tak faham tetap tak faham. Ingat seorang kawan kita tu ada. Tak payah sebut lah nama. Cian. Akhirnya bercerai juga. Kahwin 3 tahun, kat 3 tahun, 4 tahun. Laki tak pernah sentuh isteri. Isteri tak pernah sentuh suami. Buat hal masing-masing. Dia memang mengadu saya kata, lah awak jadi macam tu. Tak apalah. Siap kita bagi petua je. Balik bagi ayat-ayat power apa lebih. Dia kata, dia buat lah Ustaz. Tak jadi je lah. Perempuan ni kira kerja dia lebih utamakan career. Dia pergi kerja, balik dia nak tidur. Dalam rumah bilik 2, jadi dia satu bilik, laki dia satu bilik. Tidak lain-lain. Cuma berbumbungkan satu rumah. Tapi hal masing-masing. Makan sendiri-sendiri, kerja sendiri-sendiri. Tak payah ambil tahu. Allahu Akbar. Apalah bala Tuhan bagi gitu. Saya pun doa kat dia banyak. Tapi nak buat macam mana, dia kata tak dapat nak selamatkan. Mudah-mudahan dia dapat isteri yang lebih baik daripada tu. Kadang-kadang lah bini pula kena. Suami isteri sabar. Nasib lah tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Sebelum kahwin lagi Islam ajak supaya kita baca Rabbana hablana min azwajina. Ayat Quran tu, dia bukan doa tu bukan merujuk kepada suami isteri ya. Suami, azwaj itu maksudnya pasangan. Kalau perempuan doa, Allah bagi suami yang baik kat dia. Kalau laki doa, Allah bagi isteri yang baik untuk dia. Semua orang kena doa-doa tu. Seterusnya, elakkan daripada kahwin dengan perempuan yang penggenyit. Kalimat apa Iaitulah perempuan yang bertabiat sejahat tabiat. Apabila berleter ia cukup dengan gunjak dan kenyit dan kata-kataan yang lebih pada menghina. Tiada seorang yang nampak salah sedikit melainkan jadi besar dan tersiar. Maka perempuan ini sejahat-jahat perempuan. Ini jenis perempuan yang jahat pula. Memang kerja suka bagi sakit hati. Kerja dia memang dia suka bergaduh lah. Suka bergaduh, suka cari pasal, suka menimbulkan masalah, suka buat benda-benda yang jahat yang boleh bagi terasa suami isteri. Suami dia. Ini satu. Satu lagi, perempuan yang lapar mata, iaitu perempuan apabila melihat suatu benda, ia pun ingin berkehendak juga. Bukan lapar perut, lapar mata. Dia tak boleh tengok. Kereta tu ada dah. Kereta tu lawa bang. Mau tukar beli kereta tu pula bang. Cemuih ya tengok kereta ni. Oi, kereta ni pun bayar tak habis lagi. Mau kereta lain pula. Lalu dikerasinya suaminya membelinya dan mencarikan. Mau juga abang kena pergi cari. Abang tak beli mai kat saya, abang tidur luar. Dan dia buatlah apa-apa yang boleh menyebabkan suami dia rasa tertekan dan membeli. Jenis-jenis lelaki macam ni duk pergi hutang alung ni. Faham tak? Pergi hutang alung. Dulu ada satu perempuan tu, pergi dia hutang bayar ni tak bayar, pergi dia bayar dia akhirat esok. Laki dia pandai perkena hutang alung, bawa nama bini dia. Bini dia ni lah, guarantor. Lepas tu, bercerai. Apa masalah rumah tangga, cerai. Bercerai. Lah ni bini dia lah. Lepas cari dia tak jumpa. Lepas duk main alung, duk main jumpa bini dia. Ada satu hari main jumpa saya, minta 300. Saya kata siapa? Alung duk main cari. Dia kata kalau tak dapat lagi sekali, alung ni kata, hang kena tidur dengan alung tu. Perempuan ni, serak sikit aku, ada rupa sikit. Kita pun jadi satu perasaan. Tak tahu betul tak tahu. Tapi bila dia cakap tu, takkan kot. Tak apa. Nak ambil 300. Amboi, kesian lah. Betul tak tahu. Na'udzubillah. Tapi nak kena tanggung.
Si isteri nak kena tanggung. Kita di Malaysia ada undang-undang, jadi kes-kes macam tu, pi abang polis ya, pi report, kena. Mana dia boleh sampai peringkat lagu tu? Dan ada 4 macam lagi perempuan yang tiada patut berkahwin dengan dia. Perempuan yang suka minta talak, sikit-sikit cerai. Sikit-sikit cerai. Bergaduh sikit cerai. Suami buat masa muka sikit cerai. Hari-hari mesej mai. Bila nak cerai tu? Dalam kitab dia sebut ni. Tiap-tiap masa minta talak. Tiada apa suatu perkara yang tak kena di hatinya, melainkan ia minta talak. Tiap-tiap masa minta talak. Tiada apa satu perkara yang tak kena di hatinya, melainkan ia minta talak. Dan berlaku kadang-kadang minta talak dengan tiada sebab yang zahir. Jadi akai tak panjang. Duk fikir, janji aku selesai aku punya masalah. Dia tak tahu lepas pada talak tu macam-macam masalah pula nak timbul tentang kehidupannya. Dia rasa dia boleh handle. Mungkin dia kata, aku segak lagi, aku boleh kahwin lain. Dah kalau perangai macam tu, han jumpa lelaki lain pun, kahwin sebulan 2, anu minta talak. Kahwin setahun 2, anu minta talak. Itu han larang nak kahwin sampai berapa puluh orang langsung. Kan, selamatkan apa yang dia ada, tak perlu minta talak. Yang keduanya, perempuan yang suka berlumba-lumba dengan orang yang bermegah-megah dengan orang yang lain dengan sebab dunia. Ni leceh. Sagi-sagi balik. Bang, tadi petang abang tahu tak? Jiran sebelah rumah tukar sofa bang. Sofa mereka elok bang. Oi. Saya masuk piduk terlena atas sofa mereka. Sudah. Belilah macam tu bang. Baru best sikit tidur atas sofa. Oi, orang nak tidur atas katil bukan tidur atas sofa. Dia punya kalut lah tak boleh. Jiran sebelah rumah tak boleh lebih langsung. Dia pun mau. Adik-beradik main naik kereta elok. Abang tengok kereta kita kancil ya abang. Abang tengok adik-beradik main semua naik kereta elok. Hak naik Alphard, hak naik Ferrari. Tak kira lah. Hak naik lori. Kita ya abang naik kancil. Itu dia. Kancil pun tak apa Orang lain kancil pun tak ada, arnab pun tak ada. Jalan kaki je. Tak syukur dengan nikmat Tuhan bagi. Ni suka berlumba-lumba, bermegah-megah dengan kira nak lawan dengan orang lain. Tengok dia tu punya rumah penik rumah baru, dia duk pelekoh laki dia nak pergi penik rumah baru. Tak redha, tak apa orang panggil, tak qanaah, memadai dengan apa yang ada. Seterusnya, perempuan yang jahat, yang ada orang laki-laki jahat jadi kehendaknya di dalam sembunyi. Ada cerita kat belakang. Ada hero kat belakang duk buat hero pula. Itu yang ini cerita betul. Satu hari saya tengah bawa kereta, satu orang telefon daripada Pahang. Tak tahu macam mana dia dapat temu telefon saya. Assalamualaikum, ni ustaz ni. Saya nak tanya ustaz, dia tak sebut nama saya. Dia kata assalamualaikum, ni ustaz saya nak tanya macam ni ustaz. Okey. Ada satu perempuan ni macam ni, dia laki dia ni duk buat macam ni lah, macam kehidupan depa dingin lah, tak berapa bagus lah ustaz. Tapi macam ni lah, saya nak tanya ustaz, apa hukum dia, suami dia buat macam ni? Saya kata kat dia, apa teruk dak lah, dia tak berapa berkenan lah kat suami dia tu. Okey. Dak ni hang siapa? Dak saya kawan dia. Kira hang jadi hero lah ni cerita dia. Kat saya ni kena saya bau yang lain ni, saya dibalun terus Dia ingat dia dapat petua kat saya untuk nak sokong dia. Dia ingat kita jenis bodoh macam tu lah. Dalam phone tu saya dah boleh agak ni hero dak lah ni macam ni. Dia kata kira dia suruh hang tanya lah ni. Jadi bila hang tanya, kalau kata saya kata pergi minta cerai apa, hang nak ambil modal saya kata ni, lepas tu minta cerai, lepas tu hang nak kahwin dengan dia ke? Yalah lebih kurang macam tu. Tiba-tiba saya naik angin je. Dia cukup pantang orang jadi hero nak bagi lingkup rumah tangga orang. Minta maaf, itu perangai saya. Saya tak suka. Walaupun mereka mai tu nak bercerai, saya akan usaha semampu mungkin, jom kita bagi selamat rumah tangga. Jangan bagi cerai. Kalau boleh elakkan perceraian. Kesian ke anak-anak,
kesian iblis setan terus seronok apabila berlaku perceraian. Kan? Ni jangan duk jadi hero Hari tu pun begitu juga. Adalah bla-bla sini Nabi tak boleh sebut orang. Cerita dua pasangan A dengan A, B, C, D. Ni pasangan. Ataupun pasangan 1, 2, 3, 4. 1, 2 suami isteri, 3, 4 suami isteri. Jiran sebelah-sebelah rumah. Punya baik, kamcing gila. Kira A, B boleh masuk rumah C, D boleh masuk rumah A, B, tak payah minta izin, boleh masuk terus. Macam adik-beradik boleh masuk ke dapur, boleh masuk ke depan. Sampai satu hari, macam manakah si CD ni, isteri dia ni, sudah macam terluah perasaan kepada jiran sebelah punya lelaki. Lepas tu macam manakah daripada terlanjur, dah tidur lah, sampai dah tidur lah, dah berzina. Nak cerita, satu hamba Allah ni telefon, yang si lelaki tadi tu, macam mana atau dia dapat sedikit kesedaran, dia rasa macam dia bersalah dengan isteri dia. Dia bagi tahu kat bini dia, tapi bini pun bagus, jenis tak bergopoh-gapah tu minta cerai. Sebab dia kata tak tahulah, jadi aku rasa kesian kat dia ni macam mana tu tertidur dengan dia. Dia memang tertidur yang tu semua boleh main kan. Okey, tak apa. Tapi bini dah bagus tak minta cerai tu. Bini kata tak apa, jom kita pergi jumpa ustaz, kok ustaz boleh bantu apa. Saya pun dengar yang belah perempuan tu tak main lah, dia pun main dua lelaki bini. Banyak cerita, saya kata okey, dah kami ingat takut macam ni lah, takut ada gangguan setan ke apa ke. Biasa dengar hadis Nabi kata, di antara tujuh perkara dosa besar, di antara dosa-dosa besar, akbarul kabair, dalam banyak-banyak kabair, Imam Zahabi kata ada 70 dosa besar. Dalam 70 tu ada 7 perkara paling besar. Salah satunya, seorang lelaki berzina dengan isteri jirannya. Di samping syirik kepada Allah. Hang berkenan lagu mana sekalipun, dia bini kawan hang, dia bini jiran hang. Hang dah ada bini. Kalau hampir berzina dengan orang lain, hang dosa besar. Tapi hang berzina dengan jiran isteri, dosa besar daripada segala dosa besar. Orang Melayu kata apa? Harapkan pagar makan padi. Sepatutnya hang jaga depa macam mana depa tu bini, anak bini hang. Bukan hang pergi ambil kesempatan. Nampak macam mana kadang-kadang dorongan. Tapi bagus abang ni, bagus. Bila saya kata macam ni lah, teringat sangat. Biasalah dah dapat benda free ni, teringat macam ni. Saya cadangkan, abang kalau duduk di situ juga, abang kan jumpa. Bila jumpa lagi nak dorongan kan, apa kata saya kata macam ni, abang try pindah tengok duduk tempat lain. Dia dengar cakap saya, dia pindah daripada ni lah, negeri yang tercinta Zimbabwe ni, pindah duduk di seberang. Alhamdulillah saya jumpa, takdir Allah, selepas beberapa bulan saya jumpa dia dengan keluarga dia, anak-anak dia pun malu Allah. Saya tahu macam mana ni dah. Duduk mana? Duduk seberang. Ustaz suruh pindah duduk seberang, kami duduk seberang. Alhamdulillah settle lah Ustaz. Okey. Allahu Akbar. Takut lah. Nak jadi hero yang pasal tu. Alah, kahwin biasa, lama-lama kahwin akan ada asam garam, mesti ada. Mana ada orang kahwin manis semua? Kencing manis Betul orang kata asam garam, mesti ada pahit, ada asam, ada garam, ada masin, ada. Itulah nama dia kehidupan. Mana ada manis semua? Kena pandai handle. Faham tak? Bukan selesai masalah dengan cara yang tak betul. Lepas tu pergi cerita orang yang tak ketahuan, pergi cerita. Lepas tu pergi cerita, tengok tak selesai masalah. Lalu orang tu ambil kesempatan. Dosa yang buat main. Tak tahu dah. Ini nasihat. Jadi macam ni ya tuan-tuan. Saya tak kata saya bagus dalam hidup. Maka kita nasihatkan semua orang. Dan mudah-mudahan satu doa banyak pada Allah. Agar Allah selamatkan kita daripada terjebak dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kadang-kadang dugaan, godaan syaitan dahsyat. Saya faham dan kita cuba memahami keadaan ni. Dan satu lagi, kita banyak merujuk kepada orang-orang yang lebih alim, orang-orang faham agama. Dan mungkin dengan cara lagu ni, Allah akan membantu kita. Apatah lagi apabila kita dapat nasihat-nasihat yang baik.
kan, petua-petua yang baik untuk elakkan diri daripada terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya dia kata, elakkan daripada perempuan yang bantah dan tiada mahu menurut kehendak suami, hanya ia melakukan apa kehendaknya dan bercakap apa yang cakap terlintas padanya. Cakap lepas-lepas ya. Yeah. Cakap lepas-lepas ya, tak boleh. Perlu beradab. Dengan orang luar pun kita beradab. Dalam rumah kita, suami isteri pun kita beradab. Kita cakap bagi baik-baik. Hang jaga hati aku jaga hati hang. Hang jaga perasaan aku jaga perasaan hang. Maka insya-Allah harmoni hidup kita. Dia dalam rumah tangga ni, kali abang kata aku balik magoi. Jangan. Sekali Tuhan uji, antuk kepala di tiang oi. Tak kahwin lagi tak apa. Kahwin so tahu. Tak kahwin ya, rindu aku nak bidadari. Dah alam perkahwinan sesuatu yang kita tak dapat duga. Tuhan uji macam-macam ujian. Maka kena banyaklah redha, sabar, syukur, kembali pada agama, doa banyak pada Allah agar Allah jangan uji kita perkara sehingga terjebak dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada siri akan datang kita akan sambung tu perangai yang tak elok. Macam mana pula perangai yang elok boleh dijadikan pedoman untuk memilih bakal isteri? Siri akan datang bulan depan. Kita akan sambung masalah yang ke-47, perangai yang baik pada perempuan itu apa ia. Tengok apa kata-kata Imam Al-Ghazali dalam memilih pasangan ataupun isteri untuk dijadikan pasangan hidup kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang baik yang saya cakap ni jadikan sebagai panduan dan teladan. Yang buruk kita bubuh tepi. Kita jadikan sebagai pedoman kita. Mudah-mudahan jangan kita terjebak dengan perkara-perkara yang buruk. Saya doakan saya dan tuan-tuan semua ni, baik yang duduk dalam Facebook, dalam Google Meet, baik yang duduk semua-semua ni pada malam ni, minta Allah Ta'ala selamatkan rumah tangga kita daripada ujian-ujian yang macam ni semua. Mudah-mudahan Allah bagi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.